Kalau boleh buka mic, buka kamera semua. Buka kamera semua. Amin. Okey. Boleh buka kamera tak? Boleh buka kamera tak semua? Sekejap Untuk yang topik hari ini, Ustazah akan share ni. Semua nampak tak yang Ustazah share ni? Slide-nya. Nampak ke? Nampak Ustazah besarkan. Sekejap. Okey. Topik yang akan kita pelajari pada hari ini adalah ayat tanya. Okey, semua tahu kan apa itu ayat tanya? Semua tahu ke? Ingat lagi tak ayat tanya tu ayat apa? Okey, kalau tahu bagus. Okey, untuk yang ni kita berjumpa lagi lah pada minggu ini. Jadi Ustazah nak tanya, awak semua dah bersedia untuk kelas Ustazah? Semua dah bersedia belum? Macam tak bersemangat je. Semua dah bersedia belum? Okay, kalau tak, alhamdulillah kita akan pergi kepada revision topik untuk yang minggu lepas. Okay, siapa ingat minggu lepas kita belajar apa? Untuk minggu lepas, apa yang kita belajar? Topik apa yang kita belajar? Ada boleh bagi tahu Ustazah? Topik apa yang telah kita belajar untuk minggu lepas? Tulisan berangkai. Okay, salah satunya adalah tulisan berangkai, betul tak? Okay, selain tulisan berangkai, apa? Berkenaan dalam tulisan berangkai tu, kita memanglah tulisan berangkai tapi lebih kepada puisi. Sebab yang tulisan yang kita tulis secara berangkai adalah berkaitan dengan puisi. Puisi sambutan ulang tahun perkahwinan. Betul tak? Okay. Selain puisi, kita juga ada menyalin teks prosa, iaitu ucapan. Okay. Selain itu juga kita dah belajar jenis ayat dan ragam ayat. Ada berapa jenis ayat? Dan ada berapa ragam ayat? Ingat lagi? Kamu ada catat tak nota yang Ustazah bagi tahu untuk minggu lepas? Saya catat tak? Okay, kalau kamu ada catat, kamu sebenarnya kalau kamu catat, kamu ingat. Sebab bila kita catat dan kita akan ulang balik apa yang kita pelajari, betul tak? Ada nota tak semua yang Ustazah dah ajar topik yang minggu lepas? Semua dah ada nota belum? Ada buat nota tak? Okay, sebab untuk bahasa Melayu bukan semata-mata kamu mendengar apa penerangan yang Ustazah sebutkan, apa yang Ustazah terangkan, tetapi lebih kepada penulisan nota juga. Kalau kamu tak menulis apa yang Ustazah sebutkan, apa yang Ustazah terangkan, nanti kamu tak faham sebab bahasa ni lebih kepada praktikal.
kamu mempraktikkan apa yang ustazah berikan. Contohnya membuat latihan. Sebab sebelum ni ustazah dah bagi tahu untuk kamu sediakan buku dan buat nota kamu sendiri. Walaupun memang ustazah bagi kamu punya nota tu dalam slide, tapi ustazah lagi berbesar hati kalau kamu buat sendiri apa yang ustazah terangkan. Sebab nanti kamu akan lebih memahami. Satu lagi, tahun ini kamu akan SPM, betul tak? Jadi penulisan itu lagi berkesan bila kamu memahami apa yang ustazah bagi tahu dan kamu buatkan dalam bentuk nota. Okey. Seterusnya. Okey, untuk objektif PDPC kita pada hari ini 1.3.2 iaitu mendengar, memahami dan memberi respon terhadap ayat tanya dengan betul. Okey, kalau siapa-siapa ada buku, kamu boleh muka surat muka surat ya. Ya, saya ada buku tulis. Dah ada buku tulis. Okey, alhamdulillah kalau ada buku tulis bagus. Nanti catatkan nota yang ustazah terangkan ni. Walaupun sebab nanti kalau tak catat kamu takkan ingat. Lagi satu, kalau ustazah laju tu kamu jangan risaulah sebab notanya ada dalam slide yang ustazah ni. Cuma ustazah nak kamu faham sahaja topik apa yang kita bentangkan. Okay, kalau ada siapa-siapa yang dah ada buku daripada abang ke kakak ke, boleh buka muka surat 11. Kalau tak ada, tak apa. Sebab ustazah akan tunjukkan juga dalam slide ini. Atau lagi buku sekolah bagi. Buku latihan ni. Buku latihan apa? Tajuk apa? Buku yang tulis tu kan? Buku tulis. Buku tulis garis ni? Yes. Okey, buku tulis garis tak apa. Sekarang ni ustazah nak awak pergi kat Google Classroom, dapatkan ni. Dapatkan gambar yang ustazah snap, ustazah dah upload dalam Google Classroom. Dapatkan benda ni. Ada tak? Pergi kat Google Classroom, ambil file yang bertulis ayat tanya dan dapatkan bahan. Dah, ada kan? Ustazah dah upload kan? Okey, yang lain boleh dapatkan bahan tu dalam Google Classroom untuk lagi jelaslah apa yang ustazah terangkan. Okey, topik kita macam ustazah ulangkan tadi adalah ayat tanya. Okey, sebelum tu ustazah akan terangkan konsep dan definisi ayat tanya. Okey, ayat tanya sebagaimana yang kamu telah maklumlah, ayat tanya ini merupakan ayat mengandungi kata tanya 5W1H. Okey, siapa boleh terangkan kepada ustazah 5W1H tu apa? Apa yang dimaksudkan dengan 5W1H tu? (5W1H). Ni kalau dalam bahasa Inggerisnya konsep ni digunakan. Dalam bahasa Melayu pun sama. Cuma yang ni lebih kepada konsep dalam bahasa Inggeris lah. 5W1H supaya awak lebih ingat. Siapa boleh bagi tahu ustazah konsep 5W1H dalam kata tanya? Apa yang dimaksudkan dengan 5W1H? Aina ke, Alif ke, Aisyah ke, boleh bagi tahu ustazah tak? 5W1H. Hello. 5W1H. Okay, Mia. What? Lagi?
Which. Lagi? Where. Who. Lagi? How. Okay, how. Ada satu lagi? Okay, when. Satu lagi. Okay, jadi yang 5W1H tu sebagaimana yang kawan buat bagi tahu dalam call messenger lah. Di antaranya adalah what, which, where, who, when dengan how. Satu H tu adalah how. Okay, kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Adakah awak menggunakan kata tanya untuk menyatakan ayat tanya? Ayat-ayat penyata? Ada ke? Ada tak? Pernah jumpa tak orang guna ayat tanya untuk ayat penyata? Pernah dengar tak? Orang menggunakan kata tanya untuk ayat penyata? Pernah. Pernah? Pernah. Contoh dia macam mana? Kalau dia menggunakan ayat tanya, kata tanya dalam ayat penyata, maksudnya dia tak faham penggunaan kata tanya itu sendiri. Jadi sebenarnya konsep penggunaannya salah kalau dia menggunakan ayat tanya dalam kata tanya dalam ayat penyata, sebab fungsi kata tanya itu sendiri merupakan fungsi yang digunakan dalam ayat tanya. Jadi kalau awak siapa-siapa awak jumpa yang menggunakan kata tanya dalam ayat penyata, maksudnya dia tak faham konsep kata tanya itu sendiri. Jadi jangan ikutlah, sebab yang tu adalah kesalahan tata bahasa. Okey, seterusnya kata tanya adalah kata atau perkataan yang digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan ayat-ayat tanya nanti, Ustazah akan bagi contoh. Dan sebelum itu Ustazah akan terangkan dulu konsep dan definisi. Okey. Sebagaimana yang kita tahu, kata tanya ni mestilah diikuti oleh partikel kah. Bagaimanakah? Di manakah? Siapakah? Betul tak? Mesti adakah di belakang ayat tanya atau kata tanya yang digunakan di awal ayat tanya. Okey, kata tanya boleh wujud di awal dan di akhir atau di tengah ayat. Okey, partikel kah tidak diperlukan jika ayat tanya terletak pada akhir ayat. Okey. Setakat ni semua faham penerangan Ustazah untuk yang konsep dan definisi ayat tanya? Semua faham? Semua boleh ikut? Okey, kalau faham Alhamdulillah. Ustazah akan pergi pada slide yang seterusnya. Yang inilah yang dimaksudkan dengan ayat tanya. Okey, ini adalah antara contoh-contoh ayat tanya. Kenapa, bila, siapa, mengapa, apa, bagaimana, berapa dan mana. 5W1H. Okey. 5W1H ni, yang pertama, kenapa. Okey, Ustazah buat titik bertindih supaya kamu lebih fahamlah kenapa. 2 titik bertindih. Lepas tu contoh kepada ayat untuk kata tanya. Okey, untuk kenapa. Kenapakah? Mesti ada partikel kah pada awal ayat. Kenapakah Ahmad gagal dengan ujian itu? Dan jangan lupa meletakkan simbol kata tanya di belakang ayat. Kalau awak tak meletakkan simbol tanya di belakang ayat, maksudnya ayat itu tak lengkap. Jangan pernah tinggal simbol kata tanya dan kata tanya itu sendiri. Sebab tanpa kedua-dua item ini, ayat tanya tak akan lengkap. Okey, seterusnya bila. Okey, perkataan bila
bilakah awak akan memulangkan buku saya? Lepas tu ada simbol ayat tanya. Maksudnya awak menanyakan pemulangan buku awak. Okey. Yang ketiga adalah siapa? Siapa? Okey, engkau ini siapa? Lepas tu ada simbol ayat tanya. Yang ni tak ada partikel kah. Sebab ayat tanyanya berada di belakang ayat. Jadi bila ayat tanya ini kata tanya ini berada di belakang ayat, maka pengguguran partikel kah telah berlaku. Kalau awak boleh tengok pada ayat 2, beza antara ayat 2 dan ayat 3. Okey, ayat 2 dia ada kah. Sebab kata tanya itu berada di permulaan ayat. Jadi dia dihadiri dengan partikel kah. Bilakah awak? Okey. Sedangkan untuk nombor 3 ini, kata tanya berada di belakang ayat. Maka partikel kah ini telah digugurkan. Dia akan menjadi engkau ini siapa? Okey. Untuk ayat 2 dan 3, penerangan perbezaan yang diterangkan oleh Ustazah. Awak faham tak setakat ini? Kenapa partikel kah tak ada untuk ayat 3 dan kenapa ayat 2 ini ada? Setakat ni faham tak? Faham. Okey, kalau faham, Alhamdulillah. Okey. Ustazah akan pergi pada ayat yang keempat. Mengapa? Okey, mengapa? Mengapa ayat tanya berada di awal ayat? Jadi, mengapakah baju awak ini basah? Mengapakah baju awak ini basah? Okey, yang ni untuk yang ayat contoh ayat tanya ni, awak kena perhatikan betul-betul. Sebab nanti Ustazah akan bagi Google Form untuk awak bina sendiri ayat tanya. Jadi, semasa Ustazah terangkan ini, kalau ada apa-apa yang awak tak faham, awak boleh tanya sendiri. Sebab nanti latihan itu awak perlu buat sendiri dalam Google Classroom. Okey, yang kelima, apa? Apakah nama binatang itu? Pasal ada item atau tanda simbolnya, simbol soal. Untuk yang keenam, bagaimana? Bagaimanakah rupa hantu? Pernah tengok ke hantu? Pernah tengok ke rupa hantu? Kalau dalam movie mestilah rupanya muka yang menakutkan, betul tak? Mesti akan ada darah. Pasal ada anggota badan yang terputus, betul tak? Itu adalah rupa hantu yang dipertontonkan kepada kamu dalam mana-mana drama atau movie. Okey, yang seterusnya, nombor 7, berapa? Berapa? Di dalam kelas itu ada berapa orang murid? Okey, tengok. Bila ayat 7 je ada perbezaan kedudukan kata tanya. Berada di tengah. Okey, ingat tak lagi definisi yang Ustazah terangkan tadi untuk kata tanya? Kata tanya boleh berada di awal ayat, iaitu di permulaan ayat. Yang kedua berada di tengah dan yang ketiga berada di akhir ayat. Okey, perbezaan tu awak boleh tengok pada nombor 1, nombor 3 dan nombor 7. Okey, nombor 1, partikel kah ada disebabkan kata tanya itu berada di awal ayat. Okey, untuk nombor 3, digugurkan partikel kah kerana kata tanya itu berada di akhir ayat. Dan yang seterusnya, yang nombor 7. 7, kata tanya berada di tengah-tengah ayat. Jadi partikel kah pun hilang juga, betul tak? Tak dihadirkan juga. Jadi untuk contoh itu 1 hingga 7 dia ada contoh kata tanya yang berada di awal, di tengah dan di akhir. Okey, yang ke-8 iaitu yang terakhir, mana? Okey, nelayan itu dari mana? Okey, mana? Perkataan mana itu berada di akhir ayat. Ini adalah antara contoh ayat tanya. Okey,
Untuk lagi memahami apa yang Ustazah terangkan, kita akan tonton satu video yang akan Ustazah pasanglah. Okay. Ustazah akan pasang untuk lagi lebih faham penerangan Ustazah. Okay. Sekejap ya. Tadi dengar tak dia punya ni sound dia? Sound dia dengar tak tadi? Yang saya pasang. Semua dengar tak sound dia? Dengar tak? Tata bahasa ayat tanya. Hai, selamat pagi. Selamat berkenalan. Siapakah nama kamu? Saya Lisa. Berapakah usia kamu? Saya berumur 9 tahun. Siapakah Tuan Putra? Nama saya Putra Izhar. Sayalah Raja Laut Atlantis. Hahaha. Hebat sungguh Tuan Putra. Apakah Tuan Putra datang ke sini? Saya datang ke sini ingin menyampaikan pesanan. Apakah pesanan yang Tuan Putra ingin berikan? Jangan lupa siapkan kerja sekolah yang Cikgu Liana berikan. Baiklah, Tuan Putra. Hai Puteri Lisa, bilakah kita ingin pulang ke rumah? Jom, kita pulang sekarang. Masa sudah lewat petang. Bagaimana nak menjawab soalan ini? Saya tak faham. Kalau Tuan Puteri tak faham, jangan risau. Jom, kita tanya Cikgu Liana tentang ayat tanya. Ayat tanya digunakan untuk bertanyakan sesuatu. Ayat tanya perlu ditandai dengan simbol tanda soal pada akhir ayat. Tanda soal ini perlu ada pada setiap kali kamu bina ayat tanya. Seterusnya, ayat tanya dengan tanda tanya. Ayat tanya dengan tanda tanya ialah ayat yang ada tanda tanya. Seperti berapa, bila, apa, siapa, mengapa, bagaimana. Kata-kata ini akan digunakan semasa kamu
Apabila digunakan pada awal ayat, perlulah ditambah dengan kah, partikel kah. Siapakah nama kamu? Sekiranya penggunaan siapa digunakan pada akhir, tidak perlu tambah partikel kah. Cuma siapa? Faham? Ini adalah contoh ayat tanya bagi kata tanya siapa. Seterusnya, contoh ayat tanya dengan kata tanya bila yang cukup oleh tempoh masa. Bilakah abang kamu pulang ke kampung? Nenek kamu sakit sejak bila? Lihat, penggunaan di awal ayat mesti ada kah dan di akhir hanya berhubungan kepada bila. Jangan lupa untuk meletakkan tanda tanya pertama pada soalan. Seterusnya, contoh ayat tanya bagi kata tanya bagaimana yang merujuk kepada cara. Bagaimanakah cara menjahit baju? Bagaimanakah keadaan kamu? Seterusnya, contoh ayat tanya bagi kata tanya berapa yang merujuk kepada bilangan. Berapakah harga baju ini? Kamu berapa? Seterusnya, apa yang merujuk kepada benda, perkara, hal, binatang atau tumbuhan. Apakah benda ini? Benda ini apa? Seterusnya, mengapa yang merujuk kepada sebab. Mengapakah baju kamu kotor? Mengapakah kamu beracun? Seterusnya, mari kita jawab soalan berikut. Apakah kata-kata yang sesuai untuk diletakkan pada soalan berikut? Okey. Kalau awak tengok pada perkataan ayat tanya ni, kamu akan pulang ke rumah. Okey. Kata tanya apa kata tanya yang mana yang sesuai untuk kita letakkan di hadapan ayat ni? Kata tanya macam mana? Bagaimana ke, siapa ke, apa ke? Boleh bagi tahu Ustazah tak? Apa jawapan yang kosong ni? Kata tanya apa? Okey, betul. Bila? Bila kamu akan pulang ke rumah? Macam mana awak tahu kata tanya itu bila? Awak tengok pada jawapan yang dia bagi kat bawah. Saya akan pulang ke rumah petang nanti. Maksudnya dia merujuk kepada waktu, betul tak? Petang nanti. Jadi bila awak tengok sahaja jawapan untuk yang di bawah ini merupakan kata pertanyaan untuk waktu. Jadi semestinya kata tanya yang di hadapan ayat ini adalah perkataannya bila. Bila kamu akan pulang ke rumah. Okey. Okey, bilakah kamu akan pulang ke rumah? Saya akan pulang ke rumah petang nanti. Okey, untuk yang ni? Siapakah nama kamu? Nama saya Adam. Siapakah nama kamu? Nama saya Adam. Okey, untuk awak punya tugasan, Ustazah akan bagi melalui Google Classroom, itu Google Form. Okey, setakat ni jelas tak yang video yang Ustazah tayangkan ni? Ada yang tersekat-sekat ke? Okey. Ada tu sikit-sikit. Tak apa. Untuk yang ni awak boleh tonton kali kedua dekat Google Classroom. Ustazah ada letakkan video ni. Sekejap Ustazah cuba keluar.
kasih. Selamat menjawab. Murid-murid kita dikasih. Okay. Ya, Ustazah stopkan dulu untuk sharing. Ustazah nak pergi, nak keluar tak boleh kejap. Ustazah cuba keluar, nanti Ustazah share sekali lagi. Okay, kita akan buat tak boleh nak masuk. Tak ada pun Darwish. Kenapa tak boleh nak masuk? Dah masuk. Okay. Ustazah, saya dah ayat tanya. Kejap ya. Ustazah share screen. Okay, yang ni Ustazah bagi contoh ayat tanya dan kamu kena apa? Sekejap. Slide. Kamu kena lengkapkan ayat tanya ini menggunakan kata tanya. Yang ni dalam buku. Latihan ni dalam buku tapi tak apa, Ustazah akan tulis. Ustazah akan paparkan pada skrin kamu. Oh, Syarafana tak apa. Tak apa Darwish. Asalkan kamu masuk je. Nanti dapatkan bahan dalam Google Classroom tau. Okay, Ustazah akan share screen dan kita akan buat sama-sama yang ni. Okay, nampak tak? Ustazah bentangkan ni. Nampak tak? Okay, nampak kan? Okay. Okay, kalau nampak Alhamdulillah. Jadi Ustazah akan bagi ayat tanya tapi awak kena bagi respon kepada ayat tanya yang Ustazah tulis ni. Okay, tajuk pada buku teks ni adalah Rindu akan Keluarga.
Okay, rindu akan keluarga. Sekejap Saya tak boleh buka pula. Sekejap. Ustazah, Ya. Ustazah bagi kerja sekolah tu buat dekat Google. Yang satu tu buat dalam Google Classroom, Google Form. Yang ni kita buat perbincangan dalam kelas. Dia ada dua. Yang sekarang yang kita nak buat ni adalah yang daripada buku teks. Yang dalam Google Classroom tu yang Ustazah bagi dalam Google Form untuk pengukuhan awak. Rindu akan keluarga. Sebab awak tak dapat lagi buku teks, jadi susah. Ha? Tak faham. Ustazah ada bagi satu latihan. Yang latihan yang satu tu adalah dalam Google Classroom. Google Classroom tu ada dekat Google Form. Jadi awak pergi Google Classroom, ada soalan yang berkaitan dengan kata tanya, iaitu ayat tanya. Dan yang satu lagi, Saya dah tulis, dia cakap ayat 1, ayat 2, ayat 3 tu macam mana? ayat 1, ayat 2, ayat 3 maksudnya? Yang 4, ayat 5 kan dalam kerja tahun 6 tu yang kita bagi aktiviti tu ada ayat 1, 2, 3, 4 tu kena buat kat buku teks tu. Saya tak dapat buku teks. Oh, yang tu. Yang tu dalam Google Classroom, Google Form. Yang ni yang Ustazah masukkan yang akan kita buat sama-sama. Ustazah akan sharekan Ustazah punya dokumen. Ya, Ustazah try share lagi dokumen Ustazah untuk kita buat sama-sama. Kita buat setakat yang mana sempat je. Yang sekarang ni nampak tak? Yang Ustazah paparkan ni. Okey, nampak. Okey. Untuk yang ni, tajuknya adalah rindu akan keluarga. Okey. Ini adalah dialog antara Jiang Ling. Saya tulis tu. Yang ni perbualan antara Jiang Ling dengan Jiang Huai. Saya tulis ke? Yang ni. Yang ni awak nak tulis pun boleh, tak nak tulis pun boleh. Tapi kalau tak nak tulis, pastikan awak faham apa yang kita bincangkan. Tapi kalau awak nak tulis pun nanti Ustazah akan upload dalam Google Classroom nanti. Nanti awak boleh salin. Okey. Untuk Jiang Ling. Okey. Jiang Ling, Pak Jiang Ling dia mulakan perbualan dia. Dia cakap, "Hai Jiang Huai." Sekejap, Ustazah silap. Ini patutnya. Okey. Hai Jiang Huai. Apa khabar? Okay, ini adalah antara dialog antara Jiang Ling dengan Jiang Huai. Hai Jiang Huai, apa khabar? Lepas tu, untuk yang Jiang Huai, dia kosongkan di hadapan titik bagaimana cuaca di Glasgow. Okay, awak rasa apa yang jawapan daripada, respon daripada Jiang Huai?
Kalau awak tengok pada perbualan Jiang Liang dengan Jiang Huai, Jiang Liang dia cakap, "Hai Jiang Huai, apa khabar?" So Jiang Huai pada permulaan ayat ni dia kosongkan. Yang ni adalah respon daripada awak sendiri berdasarkan ayat yang dituturkan oleh Jiang Liang. Jadi boleh bagi tahu Ustazah apa yang awak boleh letakkan pada ruangan kosong tu. Aisyah, boleh bagi tahu Ustazah jawapan? Ya? Isikan tempat kosong. Kotak tu. Jawab. Boleh nak tulis tapi jawab dulu. Kalau tak sempat, Ustazah akan upload dalam Google Classroom untuk awak salin. Okey, apa jawapan daripada Jiang Huai? Ha? Apa jawapan daripada Jiang Huai? Ustazah tak jelas lah. Okey, Ustazah bagi contoh Yang ni Jiang Liang, dia tanya Jiang Huai, apa khabar? Dan mestilah bila kita menanyakan seseorang itu perkataan apa khabar, sama ada dia akan balas khabar baik atau khabar saya tak baik. Maksudnya dia ada dua situasi, sama ada dia dalam keadaan baik atau dalam keadaan yang tak berapa baik. Dalam keadaan tak berapa baik tu maksudnya mungkin dia ada tak sihat dari segi tubuh badan ke apa, betul tak? Jadi selalunya bila orang bertanyakan khabar kita, jawapan kita adalah khabar baik. Jadi dekat yang kosong ni awak boleh letakkan perkataannya adalah khabar baik. Lepas tu sebutkan balik. Dalam apa? Tulis. Tulis dalam buku. Awak dah dapat buku tulis dalam buku. Okey, ni ada jawapan yang Ustazah bagi. Berdasarkan komunikasi antara Jiang Liang dengan Jiang Huai. Okay, Ustazah highlightkan dekat sini. Dia awak faham dah macam mana nak buat? Awak tengok saja perbualan antara Jiang Liang dan Jiang Huai. Ayat yang dituturkan oleh Jiang Liang. Okay, Jiang Liang, hai Jiang Huai, apa khabar? Lepas tu Jiang Huai pun balas, khabar baik Jiang Huai. Salah ni, Jiang Liang. Aduh, nama Chinese. Ustazah tak berapa nak fasih sangat, tapi Ustazah cuba. Okey, apa khabar Jiang Liang? Jiang Huai. Khabar baik Jiang Liang. Bagaimana cuaca di Glasgow? Maksudnya yang ni pertanyaan daripada Jiang Huai pula. Okey. Bila Jiang Huai bertanyakan keadaan cuaca di Glasgow, apa balasan yang dibalas oleh Jiang Liang? Okay, sama ada cuaca, awak boleh letak kat sini apa-apa saja yang awak rasa jawapannya adalah jawapan yang sesuai. Sama ada cuacanya baik ke, atau cuacanya hujan ke, atau cuacanya dalam keadaan sejuk ke, bersalji ke, awak boleh letak dekat sini. Apa-apa saja idea daripada awak sendiri.
Boleh? Saya hanya tunjukkan satu saja contoh sebab untuk yang topik ini, topik memberi respon terhadap ayat tanya ini fokusnya kepada kefahaman awak. Jadi Ustazah tak akan bagi fully jawapan. Jawapan tu adalah daripada awak sendiri. Ustazah hanya bagi satu sahaja contoh. Sebab kalau Ustazah bagi semua contoh, sama ada awak faham, fully apa yang Ustazah bagi tahu. Ada sesetengahnya yang faham, ada setengahnya takkan faham. Sebab jawapannya daripada Ustazah sendiri. Jadi untuk yang sekarang ni, Ustazah nak awak buat sendiri jawapannya. Kalau tak faham baru tanya Ustazah. Boleh? Okay, awak cuba buat yang kosong yang nombor 2 tu. Kosong yang nombor 2 dan kosong yang nombor 3. Sepatutnya ada ni gambar ni sepatutnya Ustazah ada upload dalam Google Classroom untuk Ustazah selepas pandang. Jadi Ustazah minta maaf. Ustazah cuba buat balik, Ustazah cuba tulis balik dan awak boleh buat, awak salin dan awak buat isikan tempat kosong. Okay, dah dapat untuk jawapan nombor 2. Alif, boleh bagi tahu jawapan awak? Alif? Alif, dengar tak Ustazah? Ya, Ustazah. Okay, boleh bagi tahu jawapan yang nombor 2, kosong yang nombor 2. Apa jawapan daripada awak? Keywordnya adalah bagaimana cuaca. Keyword untuk jawapan nombor 2, keywordnya adalah bagaimana cuaca. Yang tu jawab belum fokus untuk bagi jawapan nombor 2, yang kolom yang ni. Okay, Ustazah boldkan warna merah supaya awak lagi teliti lah. Okay. Ni pertanyaan. Yang warna merah tu adalah pertanyaan. Dan jawapan yang sepatutnya awak letak dalam kolom yang berwarna merah juga. Bagaimana cuaca? Awak perlu fokus pada situ saja. Bagaimana cuaca? Adakah cuaca itu dalam keadaan baik atau sebaliknya? Jadi Alif boleh bagi tahu jawapan awak? Ha? Azim ke nak tolong kak? Tolong bagi jawapan. So siapa-siapa yang dah siap? Semua faham ke tak faham sebenarnya ni? Kalau tak faham, tanya Ustazah terus. Sebab nanti ada lagi soalan yang lagi susah daripada Google Form yang Ustazah berikan. Yang ni kira senang level untuk awak faham. Tak faham? Okay, macam ni. Suara Ustazah tersangkut ke? Jelas? Aisyah jelas penerangan Ustazah? Okay, jelas. Kalau Aisyah jelas, boleh bagi tahu Ustazah untuk jawapan kolom yang kedua yang berwarna merah tu.
Okey, bagus Aisyah. Maksudnya Aisyah faham. Yang ni hanyalah perbualan antara Jiang Lian dengan Jiang Huai. Jawapannya adalah daripada awak sendiri. Dia tak spesifik pun jawapannya. Sama ada awak nak meletakkan cuaca itu baik atau sebaliknya, terserah pada awak sendiri. Sebab yang ini respon daripada awak sendiri. Jadi respon daripada Aisyah yang Aisyah berikan tadi, cuaca, saya rasa cuacanya adalah baik-baik sahaja. Lepas tu tambah, kalau boleh awak tambah kata nama dah belakang tu. Jiang Huai. Kan yang ni kan daripada Jiang Liang kan. Sebab Jiang Huai bertanyakan cuaca kepada Jiang Liang. Jadi Jiang Liang dia bagi respon kepada pertanyaan Jiang Huai. Responnya adalah, saya rasa cuacanya baik-baik sahaja Jiang Huai. Saya dah tulis kat sini. Okay, mana tak boleh masuk dekat Google Classroom tu. Boleh bagi tahu Ustazah lepas ni. Sebab semua bahannya ada dalam Google Classroom. Okay, saya rasa cuacanya baik sahaja. Jiang Huai. Okay, ini adalah jawapan daripada Aisyah, respon yang diberikan oleh Aisyah. Okay, jelas tak semua? Okay, kalau jelas, Alhamdulillah. Kita akan pergi pada kolom yang ketiga. Okay, kolom yang ketiga itu senang saja awak tengok pada Allah, sekejap Okay, awak tengok kepada pertanyaan oleh Jiang Liang pula. Okay, Jiang Liang ada tanya kan? Ayah dan ibu di mana? Tolong panggilkan mereka, Jiang Huai. Ayah dan ibu di mana? Okay, apa yang awak perlu fikirkan jawapan adalah di mana ayah dan ibu Jiang Liang. Okay, sebab ini adalah perbualan antara adik-beradik, kakak dan adik lelakinya. Ustazah, cakap ayah dan ibu di mana? Tolong. Ayah dan ibu di mana? Tanda soal. Tolong panggilkan mereka. Awak hanya fokus pada ayat tanya saja sebab topik kita adalah ayat tanya. Tolong panggilkan mereka itu adalah ayat penyata. Jadi, awak tak perlu fokus pada ayat penyata. Awak hanya fokus pada ayat tanya saja. Sebab topik kita adalah ayat tanya. Dan tugasan awak adalah memberi respon kepada ayat tanya. Jangan keliru pula. Jangan pergi kepada ayat penyata. Tengok kepada ayat tanya. Boleh? Ayah dan ibu di mana? Okey. Bagi jawapan seorang. Jiang Huai. Ayah dan ibu di mana? Jana idea awak sendiri. Awak boleh letak apa-apa je yang awak rasa sesuai. Okey. Bagi Darwish. Darwish cakap mereka sedang melayan tetamu yang datang ke rumah. Okey, Ustazah betulkan sedikit ayatnya. Ayah dan ibu sedang
melayan tetamu yang datang ke rumah. Full stop. Okey. Jadi ini adalah jawapan kepada ayah dan ibu di mana. Okey, setakat ni awak faham? Kita ada masa lagi 3 minit untuk habis kelas Ustazah. Kita buat mana yang sempat saja. Nanti yang selebihnya Ustazah akan upload dalam Google Classroom. Okey, siapakah yang datang? Siapakah yang datang? Ini pertanyaan daripada Jiang Liang. Okey, Jiang Huai. Kakak hendak bercakap dengan mereka. Okey, fikirkan jawapan untuk kolom yang keempat. Siapakah yang datang? Perkataan yang perlu awak fokus adalah siapakah. Siapakah. Jadi jawapan awak? Okey, saudara. Awak boleh juga bagikan nama kepada saudara awak tu. Sama ada pakcik ke, makcik ke, atau pakcik Abu ke, makcik Aminah ke. Awak boleh juga bagi gelaran kepada mereka. Macam mana Azim? Contohnya? Okey, nama pakcik awak siapa? Pakcik. Ha. Panggil dia baru. Ha? Pakcik. Pakcik Abu dan Pakcik. Yang saya panggil Pakcik Ibu. Oh, panggil makcik dengan pakcik je. Okey, tak apa, boleh je. Okey, siapakah yang datang? Pakcik dan makcik. Pakcik dan makcik yang datang ke rumah kita. Okey, kenapa Ustazah dekat sini Ustazah tulis rumah kita? Pakcik dan makcik yang datang ke rumah kita. Kenapa Ustazah letakkan dekat situ rumah kita? Okey, jawapannya senang. Sebab Jiang Huai dan Jiang Ling adalah adik-beradik. Dan semestinya rumah yang diduduki oleh Jiang Huai itu adalah rumah Jiang Liang juga. Betul tak? Jadi dari segi kata lain adalah rumah mereka. Okay, pakcik dan makcik yang datang ke rumah kita. Kakak hendak bercakap dengan mereka. Ni ayat tanya sebenarnya. Okey. Setakat ni awak boleh faham contoh yang kita buat sama-sama ini. Sebab masa dah habis. Yang selebihnya Ustazah akan upload dalam Google Classroom. Jadi setakat ni topik untuk ayat tanya awak dah faham tak? Ada pertanyaan? Ha? Ada pertanyaan tak? Okay, kalau tak ada, Alhamdulillah. Nanti kalau masa awak latihan nanti ada yang tak faham ke apa, awak boleh hubungi Ustazah dekat Google Classroom, dekat WhatsApp atau tanya sahaja dekat Google Classroom. Nanti awak punya Google Form tu jangan lupa submit untuk dapatkan markah dan Ustazah nak check lah jawapan daripada awak sama ada awak faham tak topik yang kita belajar ni. Okay, boleh semua? Okay, kalau boleh dan tak ada apa-apa pertanyaan, Ustazah akhiri kelas Ustazah dengan ucapan terima kasih dan selamat maju jaya. Dan Ustazah harap awak siapkan latihan awak lah. Okay, itu saja daripada Ustazah. Assalamualaikum.
Okay, we can take 5.